Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang hamba sakning tu dia terjatuh di dalam kemudahan bagi limpah kurniaan Allah dan dia jatuh di dalam segala padang-padang, yakni tempat yang luas bagi rindu pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia saat itu jatuh di halaman-halaman bagi kasih kepada Allah, maka hamba itu dia saat itu rasa lagu mana? Fahuwa, maka ia al-abdu ni yatana'amu, bersedak-sedaklah ia dan bernikmatlah ia seorang hamba. Jadi apabila dia saat itu terjatuhlah ia di halaman bagi kasih pada Allah dan di dalam padai-padai yang rindu pada Allah, dan lagi pula ia dapat duk kali dengan Allah, duk munajat, duk bisik. Nah, siapa ada yang mulai tak dengar? Ya tana'amu, bersedak-sedak dan bernikmatlah seorang hamba fi hazihil halat, pada ining segala kelakuan-kelakuan dan keadaan ni. Kelakuan mana? Dalam al-mazkurat, yang disebut itu. Mana kelakuan yang disebut nung sana nung? Mana kelakuan yang tersebut? Yakni wuku'ihi, min wuku'ihi fi sahlil fadli wa sahra'i syauki wa arasatil mahabbati la akhirih. Itu mana tu? Dan makna kata jatuh dan bernikmatlah seorang hamba pada ini kelakuan yang tersebut. Mana tersebut? Ai min wuku'ihi, di apa, yakni daripada jatuhnya seorang hamba fi sahlil fadli, di dalam kemudahan bagi limpah kurniaan ini, wa yataqallabu, dan duk berbalik-baliklah ia, duk berbalik-balik ana fi tibiha, pada kebaikannya, kebaikan bagi hazil halat. Supaya kita lah apabila duduk dalam rumah yang sedap, rumah yang besar, rumah yang mewah, maka kita duduk tak kapek, tak hamba duduk balik kau tu, balik kau ni. Salah tu itu. Ni hamba tu dia bersedak-sedak di dalam limpah kurniaan Allah, di dalam pada rindu pada Allah, maka dia duduk berbalik-baliklah pada kebaikan kelakuan itu, sedap kelakuan itu. Bila dia dah berbalik-balik, tak lalu zarah-zarah ayyama baqaihi, pada segala hari-hari yang terkekalnya hamba, pada segala hari-hari yang dia tu kekal, yang dia saat itu ada di dalam dunia, maka dia duk berbaliklah, sedaklah, tidur sedap. Salah tak kita duk umur besar, umur mewah, umur kita tu lawa, maka kita tidur berbalik-balik, Allah sedap di sana, bersedak di sana pada masanya dan hari-hari yang terkekal kita. Wa baqiyata umrihi, dan pada yang tinggal lagi daripada umurnya umur hamba. Umur hamba yang tertinggal, maka dia dah bersedak-sedaklah dengan kemudahan limpah kurniaan Allah, dan pula daripada masalah padan rindu pada Allah Ta'ala ni, kekal setara mana umur yang ada, maka dia dapat bersedak-sedak. Berbalik pada segala hari yang kekal dan yang tinggal lagi daripada umur, bisyaksin fid dunya, dengan seorang yang ada di dalam dunia. Dapat bersedak, nampak dia tu duk baik dengan orang tu, nampak dia saat ni tu duk bersedak dengan satu orang dalam dunia, tapi wa qalbin fil uqba, tapi hati dia terikat dan tertamak di negeri akhirat. Dunia ni nampak dia tu duk bersedak dengan seorang, misalnya duduk dalam rumah sedap dengan isteri dia, dengan anak dia, tapi hati dia sentiasa duk terikat dengan akhirat. Lagi pula hati yang duk terikat dan tertamak dengan akhirat, yang tazirul barida, duduk menunggu-nunggu ia, menanti-nanti ia al-abdu al-barida, yakni akan barid, yakni akan peraisani, yakni orang yang hantarkan surat ke dia. Peraisani, barid ni peraisani lah. Duk tunggu surat, bilanya surat nak hantar, kata dia saat ni tu dapat nak berjumpa dengan kekasih dia. Yauman fa yauman, satu hari pada satu hari, satu hari kama dia satu hari duk tunggu. Surat-surat bilanya nak siapa ni, barik nak wari ni, peraisani nak wari ni, nak royak gapo dia kepada dia ni. Salah dia duk tunggu-tunggukan Allah Ta'ala, bilakah Allah Ta'ala nak royak dia, bilakah Allah Ta'ala nak cerita kata dia dapat kembali kepada kekasih dia.
Dah. Kata dia duk tunggukan barik, tunggukan peraisan ni, tunggu orang mendatangkan surat dia, royak kata kekasih dia tu lagu tu bila? Tunggu dia sampai setara nak. Hatta yamallal khalqa kullahum. Hingga dia berasa jemung, dia berasa puas. Tu nak hatta yamalla, hingga berasa jemung ia al-abdu, jemung dan puas al-khalqa, berasa puas dengan makhluk ni. Kullahum, sekalian mereka itu. Ni nah, sebab itulah kalau orang yang beribadat kepada Allah, kama dia ya tilik kepada dunia, cuma dunia, najih dunia, dan manusia di tepi dia Allah macam-macam, hak ni macam ni, hak ni duk mengupak tagere, hak ni duk cara haure, hak ni duk pelaga Allah, berasa serabut, rasa jemung dengan kelakuan makhluk dan manusia di tepi dia. Dia rasa cepat-cepat nak klik jumpa dengan kekasih dia, ialah siapa? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau mereka yang beramal siapa kepada tahap, siapa kepada pengkat, dia tengok dunia ni dia rasa jemung, dia berasa puas. Kerana dunia najis, dunia ni cuma, dunia ni dosa banyak. Sebab tu rasa nak kembali jumpa dengan kekasih dia, ialah Allah. Tapi kita orang hati tak sapa ni, amalan kita duk bercampur dengan maksiat gatik, duk bercampur dengan dosa gatik, duk bercampur dengan haura gatik, duk bercampur dengan mengupak orang, dia tak berasa lah ni. Orang nak sapa sini, nak sapa wasa puas ke dunia, orang ni dia kena sapa semata-mata Allah. Dia ibadat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Baru orang ni dia rasa puas ke dunia. Tapi lama mana orang tu duk berasa kasih ke dunia lagi, orang tu tak sebenar lagi lah akidah dia, tak sebenar lagi lah dalam ibadat dia. Kerana orang kasih ke Allah, orang kasih ke Tuhan, dia tak ada berasa pandai lebih dak dunia. Dia berasa pandai hina, pandai najis, pandai cuma dunia. Tu orang yang sapa ke Tuhan. Orang nampak Tuhan, orang yang rapat dengan Tuhan, dia nampak dunia ni benar, orang panggil benar lekeh lah, benar nipis, benar cuma, benar yang keji sangat-sangat. Nah, sebab tu fok sobat-sobat dia, nak pergi ke akhirat, berasa lama hidup dunia ni, berasa lama nak temu dengan kekasih. Sebab mereka kasih ke Allah lebih pada kasih dunia, kasih ke Allah lebih daripada kasih ke harta, kasih ke Allah lebih daripada anak-anak bini isteri mereka lagi. Tapi nak sampai sini ni, lagi. Kalau kita tak sapa tahap ni, mana tak ibadat kita tak sapa lagi. Sebab apa? Kita tengok kebanyakan manusia ni, dia kasih dunia. Saya ke dunia, saya nak tinggal dunia, saya nak tinggal rumah besar. Makna kata akidah orang ni, pegang orang ni, ibadat orang ni, dia tak sempurna lagi kalau dok saya kepada rumah besar tu. Makna orang ni tak nampak akhirat, dok nampak dunia. Dunia dok selimut mata dia, tak nampak Allah, tak nampak akhirat. Wa yastaqzirad dunya. Tengok perhati sifat orang arifun billah, orang beribadat ke Allah, orang kenal Allah kan. Wa yastaqzira, atas pada yamallah, hatta yastaqzira, atas pada yamallah, hingga membila luakti iyo hamba, iyo bila cuma, ya bila luakti, ya bila kotu ad-dunya akan dunia, ya bila dunia tu kotor, dunia tu cuma, dunia saat ni najis. Dah. Apabila ia betul-betul hati dia dengan Allah, maka dia bila luaktilah dan cumalah dan pula kotorlah dunia ini. Wa yahinna, dan rindulah ia seorang hamba. Rindu ilal maut, kepada mati. Sebab tu orang kita daripada ya cemuh ke dunia, cemuh manusia, buat aku matilah dengan hidup supaya kita misal ni. Orang dia sakit teruk-teruk sakit kuat sangat, tak tahu nak goyak, makan ubat pun tak hingga, pocok pun tak hingga, pergi pita tu tak jamin, pita ni baik ku matilah. Duk pun tak ada harap dah kata nak sembuh, wak susah nak cucu, wak susah nak beranak ya, baik ku matilah dengan hidup. Supaya juga orang dia nampak Allah, dia nampak sebenar Allah, maka dia bila kejilah makhluk ni, dia bila kejilah dunia ni, dia berasa jemunglah dengan dunia dan pula dengan makhluk ini. Sebab apa? Sebab dia nampak Allah, nampak akhirat benar lek sana tu.
Supaya juga manusia kita dia jemung kepada dunia, mana kata dia hidup wasa tak ada guna dah. Duk buat nyusah demo nak pergi situ sini pun tak boleh. Duk selepet tah tika, selepet tah bata, nak pergi kok tu kok ni pun tak boleh, nak pergi orang kena akal. Baik ku matilah dengan hidup. Supaya gitulah. Wa yahinna, dan rindu ia al-abdu ilal maut, kepada mati. Wa yastakmila syauqa, wa yastakmila syauqa, dan menututi sempurna ia al-abdu, dia dok tutup nak wis sempurna. Gapo dia? Asyauqa, akan rindu dia kepada kekasih dia, yakni kepada Allah. Maknanya mensempurna, tutup dia nak wis sempurna, rindu dia, condong dia, cenderung dia kepada kekasih dia. Rindu dia ni ilal malail a'la, kepada kumpulan dan puak yang tertinggi. Makna kata dia duk rindu, dia saat ni tu duk teringat kepada kumpulan yang maha tinggi ataupun kumpulan yang tertinggi. Fa iza huwa, maka tiba-tiba ia al-abdu, apabila dia duk cerita, dia duk teringat, dia duk rindu kepada mati, maka dia sedia mensempurnakan tetangga syauq dia, rindu dia kepada satu kumpulan yang amat tinggi, ialah daripada golongan malaikat Allah Ta'ala. Fa iza huwa, maka tiba-tiba ia seorang hamba, kainun, adalah ia, dijemputkan dia birusuli rabbil alamin, dengan utusan-utusan bagi Tuhan sekalian alam. Duk mari ya duk rindulah nak mati, nak mati. Supaya Nabi kata, siapa dia yang beramal la ilaha illallah, maka tidak mati dia, tidak masuk syurga, malaikat menyekati dia, ialah mati. Orang duk beramal ayat kursi. Lepas tu orang yang dia beramal macamlah ayat-ayat tu dia beramalkan masalah Quran, beramal gapo itu Nabi royak tu, tidak menegahkan dia, malaikat mati so ia dapat menegah dia pada syurga. Maka orang ni apabila dia rindu kepada Allah, dia rindu pada kekasih dia, dia duk minta bila ni dia nak mati, maka tiba-tiba dijemputkan dia oleh Rasul-Rasul Allah, utusan Allah daripada para malaikat, menjemputkan dia pergi jumpa bertemu dengan Allah. Bi rusul rabbil alamin ilaihi, utusan rabbil alamin kepada siapa? Utusan Tuhan tak ni tu kepada dia tu. Utusan rabbil alamin ilaihi, kepadanya, kepada seorang hamba. Allah Ta'ala pun utuh akan segala utusan, suruh pergi bertemu dengan seorang hamba, pergi jemputkan seorang hamba, waklik kepada Allah, waklik kepada kekasihnya ialah Allah. Yariduna alaihi, kedatangan mereka itu malaikatul maut, yakni malaikat yang jemputkan nyawa, malaikat yang mengambilkan nyawa ni. Yariduna alaihi, kedatangan mereka itu rusul rabbil alamin, rasul-rasul bagi Tuhan sekalian alam, yakni daripada malaikat-malaikat yang mengambilkan nyawa ni. Kedatangan alaihi, kedatangannya atas bagi seorang hamba. Kedatangan malaikat mengambil malaikat, menjemput malaikat birrauhi, kedatangan di atas seorang hamba tu birrauhi. Apa makna yaridu dalal? Dia kata bi fathil ya wa kasrir ra, dengan ayah duruna, hadir mereka itu rusul rabbil alamin, hadir alaihi ay alal abdi, hadir itu birrauhi. Apa birrauh? Dengan mentenangkan akan dia. Tu rauh dengan mana ar-raha war-rahmah was-sa'ati wal-faraj. Malaikat datang ke dia saat ni apabila dekat-dekat nak mati, malaikat datang ke dia saat ni tu dengan mentenangkan dia. Dengan apa? Dengan meluaskan hati dia, berasa tenang, berasa sejuk, berasa lawa, berasa suka. Gitu kan kita. Tuan kata birrauhi, apa makna rauh? Ai ar-rahati war-rahmati was-sa'ati wal-faraj, yakni dengan ketenangan. Malaikat mari dia tak ada jadi gelisah, malaikat mari dia berasa sejuk, malaikat mari dia berasa tenang, malaikat mari dia tak berasa susah. Tengok. Sebab tu orang berimej, orang berimej mati ada 3.
Ada mati kecil, mati tengah, mati besar. Dalam rupa mati ni pun, ya ada mati biasa, mati petengah, mati hak sedap sekali. Nah, mati hak sedap sekali, tak ada kejut, tak ada sakit sangat. Sakit tu sakit, tapi sakit yang paling kurang tu. Yang paling kurang dan paling ringan tu, yakni mati sebagai mati para-para nabi dan para-para mursalin dan para anbiya dan para-para salihin. Lepas tu apabila seorang ni orang beriman ni duk atas dunia dia ingat ke Allah, duk atas dunia dia mengingat Tuhan, duk atas dunia dia baca Quran, duk atas dunia dia semaya, duk atas dunia dia istighfar, macam-macam lah amalan-amalan berbagai anwa'-anwa'nya. Tanawuk dia ni, ya tanawuk bermacam-macam berbagai amalan. Lepas tu dekat-dekat nak mati, nyawa duk batal lekong ni. Yang ketika tu yang malaikat Jibril mari. Tuhan hantar Jibril, "Hei Jibril, mu turun jumpa dengan seorang hamba aku tu." Lepas tu membukalah sayapmu sebelah kanan. Membuka sayapmu sebelah kanan. Dia tengoklah amalan syurga. Jangan tengoklah orang panggil nikmat syurga, tengoklah kesedapan syurga, tengoklah bila. Maka di sayap bagi Jibril ni ada semua tercatat gambaran-gambaran syurga, daripada bidadari, daripada ni'amil jannah, daripada sungai dak ngalih. Maka dia tengok ketika malaikat mari tadi, dia berasa sedap, dia berasa suka, dia berasa keteningi, dia berasa tak serabut. Sebab tu orang beriman mati tu nampak supa senyum ya, supa orang tidur, muka pun manis leting, nampak kuning, nampak peluh dia, bau sedap. Kenapa? Kerana malaikat datang tu dengan mendatang rahmat dan pula datangkan masalah ar-rahah dia. War-raihan, dan malaikat mati, malaikat yang datang nak jemput nyawa dia saat itu, birraihan. Apa birraihan? Dalam ai al-mashmumi minal jannah, yakni akan satu bau minal jannah, daripada syurga. Jadi ketika malaikat nak mari ambil nyawa dia, nak mari jemputkan nyawa dia, mari nak ambil nyawa dia, malaikat mendatangkan dia saat itu dengan satu bahu yang sedap daripada syurga. Kasturi syurga. Allahu Akbar. Sebab tu orang beriman setengah-setengah ya mati bau sedap weh. Berapa orang? Setengah kita tahunya Tok Kenali Kelantan. Tok Kenali Kelantan, tubuh dia tika mati taruh dalam terkubur, tanah dalam kubur bahu sedap. Siapa sekarang demo kata demo punya bahu kalau mau di mana batu ni setuk naik dak, bahu sedap lah tu dah, mati pak bahu sedap. Lepas tu setengah daripada as-sahabat yang ada di Jordan, yang ada di Urdun, kubur bahu sedap. Kerana ketika malaikat nama jemput dia, malaikat mendatangkan kasturi daripada syurga Allah. Sebab tu dia senyum, sebab tu dia sedap, nampak manis. Kita nak rupa lagu ni mudah-mudahnya deh. Allahumma adkhinal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhinal jannata ma'al mursalin. Allahumma adkhinal jannata ma'al anbiya wal ulama was salihin was sadiqin. Wahai Allah, masuklah kami syurga dengan para-para nabi dan para mursalin dan para-para sadiqin dan salihin. Dan pula malaikat saat itu datang dan hadir pada waktu dia nak mati ni, nak tinggal dunia yang keji, dunia yang luar, dunia yang cuma, dunia yang najis. Dia puas pada manusia yang mengarut ni. Wal busyra, dan malaikat datang dengan berita kesukaan. Dalam dekat-dekat dia nak mati, bal busyra, yakni malaikat hadir ke atas dia, atas wal busyra, atas pada birraihi, birrauhi, datang dia kala yaridu alaihi, kedatangan dan hadir malaikat ke atas mo bil busyra, dengan berita kesukaan. Malaikat meroyak berita kesukaan ke dia. Berita sedap pada telinga, sejuknya. Busyra ke bil jannah, dengan syurganya. Ginilah syurga. Malaikat tunjuk dah gambar termuda dalam syurga ni, inilah tempat mendiami kamu. Waridwan, dan malaikat datang ketika nak mati kata, Allah Ta'ala sudah reda kepada engkau seorang hamba. Reda ni min indi rabbi radin, min indi rabbin, daripada sisi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang membela dan mengkakak akan dikau. Radin,
sudah redalah ia Rabb. Jadi malaikat mari nak ambil nyawa dia. Malaikat royak kata, aku nak royaklah berita kesukaan. Kata engkau ni dapat syurga dengan dalilnya begitu. Dan pula malaikat nak royak kata, keredaan dan persetujuan ni Tuhan sudah setuju dah kepada engkau. Sebab itulah orang masuk syurga Tuhan kata nak, salamun qawlan min rabbir rahim. Lepas Tuhan kata lah ayat setengah lagi, Tuhan padah ahli syurga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah oleh kamu orang-orang beriman, ai fiha, di dalamnya, di dalam syurga, bisalamin aminin, dengan selamat sejahtera, amin yang sentosalah mereka itu. Mu masuklah dalam syurga. Masuklah syurga. Tuhan padah ni fok-fok beriman ni, fok-fok yang taat ke Tuhan ni, fok duk semaya atas muka bumi ni, Tuhan padah dia masuklah syurga. Tuhan sendiri padah dengan kata udkhuluha bisalamin aminin. Masuk oleh kamu ke dalam syurga dengan kesejahteraan dan santosa. Pak Tuhan kata pula pak ahli syurga, salamun qawlan min rabbir rahim. Bermula salam sejahtera itu daripada Tuhan, min Rabbir Rahim, Tuhan yang duk kaka kamu dan kesia belah pada kamu. Tuhan wisalah sendiri kepada ahli-ahli syurga. Panak kau apa lagi? Tuhan wisalah, Tuhan pada kita masuklah syurga. Lepas tu sebaliknya, kalau orang tak berimeh, orang tak taat ke Tuhan, orang tak semaya, Tuhan tak wisalah. Lepas Tuhan tak padah masuklah syurga, Tuhan padah pergi ke dengan kawal iyazubillah. Dan pula masalah reda ni daripada sisi Tuhan yang mereda, ghairi ghadbana, yang tidak merkalah Allah. Allah Ta'ala tak merka dia. Orang ni orang yang beriman ni, orang yang beribadat ni, orang yang duk rindu kepada Allah ni, orang yang berasa kata dia jatuh dalam lipah kurniaan Allah ni, jatuh dalam pada syuk dengan Allah ini, Tuhan tak marah ke dia, Tuhan tak merka dia. Fayanqulunahu, maka meminah mereka itu Rasul Rabbil Alamin, hu akan dia, akan seorang hamba. Malaikat-malaikat akan pindah dia, akan halih dia, akan meminahi akan dia, fi tibatin nafsi, pada terbaiknya oleh nafsu. Makna kata Tuhan pindah diri dia, Tuhan cabutkan masalah roh dia, malaikat mari mengambilkan roh dia, maka mereka pindahkan masalah roh dia pada tepat, dan pada tepat yakni pada kesedapan dan pula baiklah oleh diri dia. Baik diri dia. Sebab orang mati kan, malaikat ambil roh sini. Maksudnya badai duk ni, duk bumi ni, badai duk sini. Roh ni melayar tu baik dah. Siapa dia jemput ambil? Malaikat-malaikat gapo? Malaikat-malaikat agapo ni? Malaikat mana? Budak-budak malakul maut dia jemput ambil. Dikatakan malaikat malaikat-malaikat yang khija untuk menjemput, mengambil, mencabutkan nyawa. Lepas pada cabut nyawa, malaikat ni wak naik ke langit. Wak naik ke langit, langit tamu lakah gi. Kalau orang bat sinar bana, mayat dia naik. Roh dia nak sinar bana. Malaikat pakak belagak, weh roh siapa weh? Roh sianung bin sianung, Allah Masya Allah. Gapo kerja ya dunia weh? Setengah tahu dia ibadat ke Tuhan, dia sembah Tuhan, dia tak pernah dengan kau tu. Allah Masya Allah, hamba ni Masya Allah manusia ni. Naik lagi langit yang kedua. Malaikat pakak belagak, pakak mengunjung dia, hormat dia. Sinar bana ni roh dia, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Siapa apabila bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala tanya, aku hantarmu mari ke dunia, umurmu sekian buat gapo ngatik. Kalau buat molek pun molek, gini. Kalau tak molek pun tak molek. Kalau belum pada mati tak ada bertaubat, nyanyo tu persoalan banyak. Itu tanya Allah Ta'ala banyak. Lepas pada tu, malaikat selepas pada tu gibuh dalam hanut, orang panggil tempat taruh roh. Supaya di dalam boat ke apa, dia taruh tempat taruh roh tu di atas langit tu. Tu sebab itulah kita kena cita-cita roh kita nak keluar pada badan ni, mana kita kena buat benda molek wi banyak, buat benda baik wi banyak, buat berapa kebajikan wi banyak. Jangan dah buat maksiat banyak. Kalau buat maksiat banyak nyanyo naik belah-belah tu deh.
Malaikat tu serupa. Roh siapa dia gelak ni? Roh siapa dia zulmah ni? Roh siapa dia hitam lenguk ni? Allah, nanti celaka duk naik ke langit buat apa ni? Malaikat bela-bela duk naik ke malaikat tu serupa dah. Duk laknat dah. Wal iyazubillah. Sebab itulah orang baik bela-bela dia mula usung dah. Hak dalam hadis azkar dia. Bapak bila Nabi tanya terus apa tu sahabat-sahabat. Oh ya Rasulullah, huwa min ahlil khair, huwa min ahlil jannah. Dia ni hak mati ni jenazah ni daripada ahli kebaikan ya Rasulullah. Dia tu min ahlil jannah. Nabi kata wajabat lahu al jannah. Sabit dan wajib bagi seorang apabila orang di tepi dak berdoa, dia tu wajib syurga. Sebab tu di hari ni kita mati tak masalah mati. Tapi ketika mati orang nak sebut gapo kita? Baik ke jahat? Kita ni ahli khair ke ahli syar? Kalau orang sebut ahli syar, wajib bagi kita mengaku Allah Ta'ala. Hatu kalau kita serabut. Mati tak ada masalah. Mati semua wajib kena mati. Tapi mati ketika mati kena sebut. Kalau ulama, oh Masya Allah, masa dia hidup dulu dia mengajar anak murid gini. Orang sebut baik. Dengan sebut baik itulah malaikat kata bagi dia terbuka pintu-pintu syurga. Ni kita nak sini. Wa tamamil bishri wal unsi. Dan Allah malaikat akan pindah dia dalam baiklah nafsu dia, baiklah diri dia, wa tamamil bishri, dan kesempurnaan bagi kesukaan dia. Oh, sempurna berasa suka dia Allah, gembiranya, sempurna kesukaannya, sempurna bagi gembiranya. Wal unsi, dan pula kesempurnaan bagi berjinak dia. Berasa jinak. Bukan ia tubik daripada dunia dengan keadaan dia berkelai kabut, tubik dunia dengan keadaan dia mata belalak, tubik daripada dunia dengan senyah-sunyah. Oh, tak sih weh. Ya macam-macam ni orang keluar ni. Kadang-kadang kop, kadang-kadang kop. Macam-macam. Aduh, panas. Aduh, lapar air. Ui, macam-macam orang nak mati. Tapi dia kita nak pesen ni, bawa nak mati, berasa sempurna kesukaan senyum nak mati. Dia mata muda senyum apa? Dia dah nampak bidadari dah lek sana. Dia dah nampak anak gawa bidadari dan nikmatlah syurga dah. Tapi orang ni, aduh panas, aduh letih, aduh sakit. Belum nak mati tu kalau kuat tu orang panggil celaka dah. Wal iyazubillah. Wa tamamil bishri wal unsi. Bukan tubik dalam dunia dengan keadaan kelai kabut dengan senyah-senyah dak. Tubik tu orang beriman dengan Allah, keadaan dia suka, keadaan dia rasa jerih nak tubik pada dunia ni. Tamamil bishri wal unsi min hazihi dari. Dia dapat kesempurnaan baik dirinya, malaikat pindah dia pada terbaiknya nafsu dan sempurna kesukaan dan berasa jinak. Maka meminah malaikat akan seorang hamba itu akan roh dia min hazihi dunya, min hazihi dar, daripada ini negeri ni. Negeri gawa, negeri dunia ni lah. Malaikat pindah dia. Lah ni kita ni tu ada kita sah. Ni dunia ni. Malaikat jemput roh dia, naik kepada langit, langit pertama, langit dua. Makna kata malaikat pindah roh dia daripada ini negeri-negeri dunia, pergi kepada satu tempat. Dalam keadaan roh tu baik, berasa jinaknya, berasa sedapnya, berasa kesukaan tika dia saat ni keluar daripada ini negeri. Negeri mana? Al-faniyati, yang binasa lah ia. Negeri ni negeri binasa ni, tak ada kekal negeri dunia. Lagi pula negeri dunia yang binasa, al-muftinati, yang memfitnah lah ia. Negeri ni binasa. Dan pula dalam negeri dunia ni juga yang membalakan kita, yang memfitnahkan kita, yang melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita takutnya. Takut kita duduk dalam ni tak khabar. Negeri ni yang mencuba kita, negeri ni yang membalakan kita, memfitnah kita sampai kita lupa. Tapi orang ni dak ya tubik pada dunia keadaan dia suka serenok. Ketika mana malaikat pindah daripada negeri ni, pindah pergi ke mana? Ilal hadratil ilahiyah, pergi kepada hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala suruh malaikat pindah, maka malaikat pindah lagi kepada hadrat ilahiyah. Ya tahu dah kata malaikat pindah ya nak pergi jumpa dengan kekasih dia. Supaya kita lah, dia mau tahu ingat kau gimana ni, pindah kau gimana, nak pergi kekasih kita Suraya masalah.
Wagi kekasih kita Laila masalah. Laila ni kita tak jumpa lama dah, orang tua tak boleh jumpa. Tapi satu hari dia membuat kita pergi jumpa dengan Laila. Belah mati ke mati, tapi asal tak boleh jumpa sekali, tak apa dalam hidup ni. InsyaAllah tak gitu wa mustaqirri riyadil jannah, dan pula malaikat pindah pergi bertemu di hadapan Allah. Wa mustaqarri riyadil jannah, dan pula kepada tempat ketetapan bagi segala kebun-kebun syurga. Malaikat pergi tempat ketetapan dia yang ialah dikatakan kebun-kebun syurga. Apabila malaikat pergi temu dengan hadratil ilahiyah, fayara li nafsihi ad-dha'ifatil faqirah, maka nampaklah ia seorang hamba. Dia pun nampak li nafsihi, bagi diri dia. Ia pun nampaklah bagi diri dia ad-dha'ifah, sifat yang lemah ini, yang dhaif ia diri dia ni. Allah, ya tengok diri kita, tengok demo ni lebih. Orang ni orang kita tahu pamaula, orang ni orang kita tahu lebih lah raja masalah. Lepas tu kita tengok ke dia, Allah, aku ngano ni dok ni diri lemah ni. Sebab kita duk orang lebih-lebih, kita rasa hina diri kita kan, berasa terhina diri yang dhaif. Apabila kita duduk di hadapan orang yang lebih, supaya juga ketika kita mati, malaikat bawa kita pindah daripada negeri dunia, pergi jumpa dengan Allah, kita rasa terdhaif ketika ni. Duk debai dunia, duk kecek kau tu aku, kau ni aku, tapi apabila temu dengan Allah, Allah rasa laihnya, rasa lemahnya. Al-faqirah, yang berhajatlah ia diri, yang lekehlah ia diri ni. Nampak bagi diri yang lemah, diri yang dhaif, diri yang lekeh. Nampak gapo untuk diri? Na'iman, akan nikmat. Malaikat pindah bertemu dengan Allah dan ke tempat tetapan bagi senang kebun syurga, maka ia dapat dah bagi diri yang dhaif dia ni na'iman, akan nikmat. Muqiman, yang mendiami ia nikmat. Nikmat tu duk tetap situ. Nikmat apa? Nikmat syurga. Wa mulkan kabiran azima, dan dia nampak pula kerajaan dan milik dia yang amat besar, yang azimah. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Ad-Dar, wa izgaba wa gapa summa ra'ayatan wa ra'aita na'iman na'iman wa mulkan kabira wa samma ragaba. Ayat tu ya gapo ya katanya? Tak ingatlah lah. Tuhan katanya wa samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tuhan kata sama di sana no, di akhirat no, na'iman. La sama apa? Ayat tu ke? Tak ingat dah surah tu. Sikit ya kepala ya tu. Patulah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Apa? Samma ra'aita. Wasaqahum, dan minum mereka itu syaraban tahura. Nah, wasaqahum, dan mereka itu apabila masuk dalam syurga, wasaqahum, dan minum mereka itu syaraban tahura, akan minum Tuhan minum dia. Wasaqahum, dan beri minumlah ia Allah Ta'ala akan mereka itu saqa apa? Syaraban tahura, akan sebagai minum akan minum yang suci. Wasamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan di sana di akhirat mereka dan engkau Muhammad akan nampak nikmat yang apa? Yang lebih, dan pula kerajaan yang amat besar di sana. Wa yalqa hunalika, dan tercapaklah ia seorang hamba huna di sana ai fil akhirah, tercapak dan bertemu kita. Wa yalqa, dan akan bertemulah ia seorang hamba huna ai fil akhirah, dia akan bertemu min sayyidihi ar-rahim, daripada tuk ngulu bagi seorang hamba ar-rahim, yang kasihani, yang kasihan belah, al-mutafaddili, yang melebihi dan melimpah kurnia, al-karimi, dan borah dan berjuru ya Allah Ta'ala, jalla zikru, yang besarlah, maha agunglah oleh sebutan Allah. Sekat tu dulu kan mereka kata wa yalqahuna, pada tu dulu panjang dah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tuhan kata kami tidak melewat akan hari kiamat melainkan masa yang tertentu dan waktu yang sudah maklum di sisi Allah. Pada hari kiamat tak ada siapa dia debe tak debe, semua tak boleh nak bercakap melainkan diizinkan oleh Allah. Siapa dia tak diizin tak boleh kecek, walaupun tah dunia ya kedebe, akhirat tak ada siapa dia kedebe lebih pada Allah. Kemudian apabila Allah Ta'ala sebut dah wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu fa ammal ladzi, Tuhan nak tafsirkan orang-orang yang celaka, maka di hari itu fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Jadi salah tak gitulah, ai fa fihima, dan sabitlah pada kedua, pada asyaqi was-sa'idi. Ammal ladzina syaqu, ada pun bermula orang-orang syaqu yang celaka oleh mereka itu. Orang-orang yang celaka. Lagu mana orang celaka? Orang tak ada amalan, orang yang tak ada buat amal ibadat. Nyanyolah, orang tak ada buat amal, kita kena fikir weh. Kita dah Tuhan wi nyawa, wi iman dah ni, wi akal dah kita ni. Kita kena fikir dah. Kita nak jadi seorang yang celaka ke, seorang yang dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat ke, lagu mana? Patut orang yang celaka ni, makna orang ni duduk atas dunia Allah, tak ada buat amal, tak ada ibadat, tak ada semaya, tak ada baca Quran, tak biasa buat baik. Teruklah dia ni. Buat jahat semua, duk mikir nak karuk orang mata, mikir nak buat kenak orang mata. Nyanyi supaya dia buat kenak orang itulah. Dia buat kenak demo tak boleh semaya. Satu waktu 80 tahun nak duduk lain ngaka. Pahak demo ni tak semaya, masuk ngaka. Pian ngaka. Nung orang buat nung, bukan demo ni. Demo ni pahala dia duduk semaya boleh ke orang ni lah. Sedekah dia buat baik, sedekah dia buat baik. Semua mari ke orang sakit ni sebab dia buat sihir. Kan? Hatu nyanyo tak usah lah kita keliduk kapung sikit lagi Tengok demo lebih pada kita, tak usah duk deki demo. Tak usah deki, jangan ajar. Sifat deki lah hati, jangan ajar. Wi waktu baik kalau ada wal iyazubillah, ya Allah mubuailah sifat asat ni, mubuailah sifat wujud, wi sifat asat deki waktu baik ya Allah. Ni makan amalan belaka ni. Makan amalan kita, nyanyo kita duk sujud bokok mengoh siapa lekok hitai dahi-dahi, tapi tak ada boleh apa, mati masuk dengan kau nak nama. Tuai kau berlebar malah kata popiyah ni supaya berela, tapi Allah tak boleh kelipar deki kau orang. Mana buat nama kita ni. Celaka rak kita. Masuk ayat ni fa ammal lazina syaqu, maka bermula orang-orang yang celaka mereka itu. Celaka mereka itu fi ilmihi ta'ala, di dalam ilmu Allah Ta'ala, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sebab tu mata ajar rata fauzus sa'idu indahu fil azali kazasyaqiyyu summa lam yantaqili. Dah kan? Beruntung bagi seorang beruntung, ini sabitlah di sisi Allah pada azali lagi dah. Fauzus sa'idu indahu fil azali kazasyaqiyyu, supaya juga orang celaka sabit di dalam ilmu Allah, sabit pada azali kata orang ni celaka. Deh fa finnar, jawab amma syartiyah. Apabila seorang ni di dalam ilmu Allah pada azali, pada sedia kala dia celaka, fa finnar ai fahum, maka bermula mereka itu, maka nascaya mereka itu allazina syaku kainuna wasabituna. Jadi ketika ni fa finnar kita pakai fa masuk pada mubtada yang mahzuf, khabar dia pun mahzuf. Takdirnya fahum sabituna wa kainuna wa mustaqirruna finnar. Takdir je. Fahum, maka bermula mereka itu allazina syakuni mustaqirruna, tetaplah mereka itu, adalah mereka itu finnar, di dalam api neraka. Bagi orang yang celaka ni, mati tak boleh mengucap, tak boleh kata la ilaha illallah, orang ni nyanyolah.
Lepas tu kita kena beringat banyaklah, jaga-jaga doa wi banyak-banyak deh. Banyak-banyak doa wi banyak, doa wi banyak dengan Allah Taala. Niat baik seumur. Nah, belum nak tidur tu berdoa seumur, takutnya pergi mati celah tidur tu nak kata ngano. Sebab tu belum nak tidur tu mucak baca doa gatik, baca ayat kursi gatik, berzikir Siti Fatimah gatik. Lepas tu bertobat tu belum pada nak tidur. Paling kane hari ni kuat bajik ke gapo ngaji, baca Quran, semaya Jumaat cukup dah. Sunat esok ni aku azan, ya Allah ya Ilahi, mintalah esok ni aku boleh buat kebajik ke lebih pada hari ni ya Allah. Paling lek kane, paling lek kiri pula, ya Allah gapo dosa ku hari ni belum nak tidur tu. Takut dia tidur tu nganya gisuk ngah hatu kan nyanyo. Dah paling lek kiri. Gapo aku silap dengan Tuhan kini ada kata demo ke kini. Ada mengupak ke orang dak amalan ku ni banyak jahat, banyak kecek benda sia-sia weh. Oh ya Allah, taubat lalu dah. Sesat aku tak ampuh dah ya Allah. Mana silap pe aku, salah aku ya Allah, aku tak usah. Menangis itu. Nak tidur tu doa pula. Nabi kata siapa dia berdoa belum nak tidur, tidak digapo dikabul malaikat dia doa. Nabi kata apabila seorang hamba dia doa belum nak tidur sikit, Tuhan tak bagi malaikat, Tuhan terima doa dia. Tuhan terima dengan doa sikit belum ada tidur. Pak nak tidur jadi sekarang Nabi dulu, sunnah Nabi dah kan. Baca bismikallahumma ahya wa amutu, tidur tak tangikan ni we jadi rupa Muhammad. Rupa Muhammad, sebab itulah orang dakwah kacau sangat tu rupa Muhammad, kerana setan mai tidur aja tak tipu Muhammad. Tidur jadi rupa Muhammad. Patut nak paling kanan paling kiri ngucap la ilaha illallah, panjang sikit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tak usah kata dengan lidah, sebutlah hati. Kali yang 3. Ni nak tidur mengucap, takut kita nyagi mati dalam tu. Tu dia. Lepas tu dia katanya lahum, bagi mereka itu, sabik bagi mereka itu, bagi siapa? Ailil ladzina syaqut, sabik bagi orang yang celaka mereka itu, fiha di dalamnya, di dalam nar, di dalam neraka. Bagi orang yang celaka, dia duduk dalam neraka tempat ketetapan dia, maka bagi dia dalam neraka apa dia? Zafirun. Gapo murad zafirun? Sautun syadid, bunyi suara segapa? Suara gelegak, suara bersangat dalam neraka. Suara api tak ada kena kecek. Supaya ni kita nak misal atas dunia, apabila kita tengok api yang kuat-kuat, bunyi angin dah. Angin sama angin, api sama api tu bunyi suara. Lepas tu di dalam neraka sana, bagi orang yang neraka Tuhan duduk dalam neraka sambil bagi dia tu suara yang bersangat suara tak tahu suara apa. Nah, supaya orang kena sakit api duk makan ni, lidah cambuk mata. Bosannya siapa pekuk lingo tak leh pecah nak lingo bosan. Suara yang ada di patak neraka. Bosannya, kuatnya sangat supaya kita duduk tempat yang bosan. Sedap duduk tak? Siapa kita nak buat amal supaya kita duduk tahjadah, bunyi bosan lek tu, bosan lek ni, suara lek tu tak tawajuh ngata serabu. Pas supaya tu juga orang duduk dalam neraka, suara yang bersangat-sangat, nak duduk tak leh. Suara makanlah api neraka akan manusia. Suara api neraka makankan batu-batu. Suara apa? Api sama api duk mengazab gimari. Itu satu suara. Cedung, ceking, ular, macam-macam duk dalam tu. Wa syahikun, dan gapo syahid? Sautun dhaif, suara yang dhaif. Saat ni suara kuat. Aduh, sakit, penat, lapar, dahaga. Tu suara kuat. Suara doa, lagu dah sangat. Pak Demi, yang ngerai suara Pak Demi. Ada. Tu suara doa. Pak ngerai dah kan? Pak Demi tak ada dah. Ada. Gapo ya? Ni suara lain dengan kau bunyi suara yang kuat, suara yang dhaif. Zafirun wa syahid di dalam neraka.
khalidina fiha, kekallah di dalamnya. Khalidina fiha, kekal. Hala kaunihim, wa hal pada allazina syaku. Hala kaunihim, hal keadaan mereka itu khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya, di dalam an-nar. Kata kekal mereka itu dalam neraka, madamatis samawati wal ard. Selama berkekalalah oleh 7 tala langit dan 7 tala bumi. Selama mana duk kekal dalam neraka, selama mana duk kekal lah langit dan bumi. Apa makna kata madamatis samawati wal ard? Ai muddata dawamiha fid dunya, yakni pada masa berkekalannya langit dan bumi fid dunia, di dalam dunia. Selama mana masa langit dan bumi duk kekal dalam dunia, selama tu lah ni akan duk di situ, duk dalam neraka. Malaikat orang hak tak kekal, illa ma syaa rabbuk ghaira ma syaa rabbuk, malaikan barang, malaikan orang. Tu orang panggil ma, golekkan ma hatta li ghairil akil. Tak dulu ma mausul asal hatta dia tu li ghairil akil, bagi benda tak berakal. Malaikat pada setengah-setengah tepat ma mausul pakai lil akil, murad dengan barang tika ni, yakni fok-fok yang ada di dalam neraka. Wa itu masya rabbuk, asalnya ma hatta li ghairil akil, tapi murad dengan ma tika ni lil akil, yakni manusia yang duduk dalam neraka, dia kekal dalam neraka selama mana langit dan bumi berwujud dan ada masa kekal di dunia, selama tu dia duduk kekal situ. Malaikat masya rabbuk, malaikat barang dan orang yang kanaki oleh Allah Ta'ala nak keluarkan dia minad dunia, daripada dunia ala ziyadah, ala muddatihima, di atas masa bagi kedua, bagi langit dan bumi. Makna katanya masa dunia ni, kalau kita kira mari langit bumi ni lama dah. Berapa lapis dah tu ada mati, cucu tu ada mati, anak tu ada daripada Habil Qabil pun mati, Nuh mati, anak Nuh pun mati beberapa lapis. Nak jatuh kekal panjang dah dunia ni, langit dan bumi ada di dalam dunia. Maka orang duduk dalam neraka lama tu, malaikatnya orang yang Allah Ta'ala nak buat keluar. Orang mana? Yakni orang yang ada email hati sebesar biji sawi, sebesar biji zarah. Orang ni lah mana ya lama mana. Misalnya kita tu duduk dalam neraka, semenjak kita tu jadi bumi langit, semenjak tu siapa kemat duduk lama tu, tapi ya ada email di dalam hati, Tuhan akan waktu baik dia, waktu keluar dia di dalam neraka. Malaikat orang yang diistisna, hak Tuhan nak waktu baik. Lepas tu baik mari tu malah tak apa dah. Tu baik mari tu hitam tung, malaikat jemput baik waktu baik mari. Hitam lebih pada patak kali ni, hitam ni, ni hitam ni, hitam ni, ni hitam ni. Hitam. Lepas tu fuah tu baik lah dengan kau ni ya baik ni, hitam kelik pelak lagi pula menyok. Tu baik lah dengan kau. Lepas tu baik mari dalam dengan kau, malaikat heret mari. Lepas tu baik mari dengan rata, tu baik mari dengan senyoh, tu baik mari dengan heret pergi kepada mana? Pergi pada qalam Nabi Al-Haudi, yakni qalam Nabi Al-Kausar namanya. Pergi di situ manis bati, 2 bati, 3 bati, luruh habis dosa-dosa dan pula hangusnya daripada api neraka. Apabila hilang hangus saat itu, minum pula 3 teguk daripada qalam Kausar. Maka siapa dia dapat minumkan air qalam Kausar Nabi, orang ni tak akan dahaga siapa bila-bila masa. Lepas pada tu malaikat heret dia, ya mari dapat syurga Allah Ta'ala. Bo nak masuk, fa ahli syurga sorok. Yo pakak sorok. Mamak tu, dalah tu padai dengan muka ya. Dah dunia kau hajak semaya, wak nyanyi kau aku hajak yang ngaji, tak mau ngaji. Padai dengan dia masuk neraka. Ya sorok di syurga. Tak mau masuk ke syurga paling kelik. Tak mau masuk syurga. Karena di dahi dia ada tulis ahli nar. Ni basuh dah, mani dah dengan qalam Kausar, tapi tak habis kita nak ahli nar di muka. Tak mau masuk kau, aku nak klik dengan aku. Nak klik dengan aku mula. Sedap ke? Tak sedap.
Sebab itulah apabila Tok Seh masuk mengaju dia pun kerana fok ni duk sorok dia. Sebab itulah ni dia mau duk sorok kita dulu. Fok ni ngaji pengagama. Lalang lah fok ni ngaji kita tua-tua. Tak apalah ni dia mau nyanyi kita. Akhirat kita nyanyi demo pula. Orang panggil warak kan apa? Warak cilang tu orang panggil dangkwa orang panggil. Okey. Dia mau warak lah ni kuat dah tapi kita warak kan orang panggil sebelah lip belakang ataupun orang panggil sebelah lip belakang ataupun tilang ni orang panggil dangkwa dia. Belah dia mau nyanyi pun kita duduk baik kita ni insya-Allah kita wasa selamat. Hak ni lah hak sebenar, hak ni lah hak Nabi. Lepas tu hak ni belah lah dia mau nak ejek nak gapo pun. Nah tak apa kita duduk we betul. Insya-Allah kita akhirat dapat syurga, dapat bidadari, duk likung kita semua. Apa-apa hak duk celah kita akhirat esok, celikung dia apa? Dengan cedung dengan ceking. Tapi lemik diri ngaji pondok mo nak kepo ngaji pondok amo dah buat serabut kurang kepo tu cah tak ada kerja boleh makan dah buat serabut demo gini asyik wadah tu pak kita orang ngaji agama duk tak yakin lah apa nama kita orang ada email dah ni podok lah ketik tu demo gini asyik gigi cari nasi rebus nasi ui pak kita tak apa setengah tu dah kan belana rezeki belek-belek tengok ulat lewat tu kata-kata kau dah hidup tapi ya ada rezeki dia lewat tu ya ada kebun puluh rah kan ada ada hidup lihat tu rezeki tu tu dia patut Tok Seh masuk syurga deh Tok Seh masuk syurga malu tu minad dunya ala ziyadah ala muddatihima di atas masa bagi kedua bagi masa bagi as-samawati wal ard. Apa tertambah daripada masa dunia langit dan bumi? Masa langit bumi mimma la muntahalahu. Daripada barang daripada masa la muntahalahu yang tiada jenis kesudahan baginya bagi barang wal maknanya khalidina fiha kekal seorang itu dalam neraka abadan selama-lama inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguh Tuhan engkau itu ya Muhammad fa'alun sirah mubalaghah fa'alun sebersangat-sangatan ya Allah. Itu banyak kali tu sangat-sangat ya Allah memperbuat. Tu mana kata sangat-sangat memperbuat yakni Allah Taala buat saat itu berulang kali tu nah inna rabbaka sesungguh Allah Taala dan Tuhan engkau Muhammad fa'alun sangat-sangat memperbuatlah ia lima yurid bagi barang yang kehendak ya Allah Taala akan dia. Cadai kali sikit. Dia kata fa ammal lazina syaku fa finnar. Dan pula orang-orang yang celaka di dalam api neraka. Tengok fa ammal lazina syaku fid dunya. Dan orang-orang yang celaka mereka itu dalam dunia. Sebab apa yang celaka dalam dunia? Li fasadi aqidatihim. Kerana punah dan binasa dan rusak oleh pegangan mereka. Dengan sebab pegangan mereka kat itu kadang-kadang pegang Allah dan pegang yang lain. Supaya kita orang mukmin kena beriman dengan Allah dan beriman dengan duit, beriman dengan Allah, beriman dengan pokok kayu kita, harap ke dia kita masalah kerana punah akidah dia dan pegangan dia. Wasu'i a'malihim dan jahatlah oleh segala amalan-amalan dia di dunia. Amalan jahat mana? Amalan makan reba, amalan makan anak yatim, amalan kita saat ni berjudi, amalan kita minum arak, amalan jahat ni. Duk atas dunia celaka sebab duk buat kerja benda-benda tak molek. Maka orang panggil benda tak molek ni juga hujung jatuh dia akan keluar ke? Yakni apabila dia mati dan di akhirat hujung jatuh dia akan tubik ke? Dia akan jatuh dalam neraka. Seolah kata benda-benda jahat ni lah akan heret dia masuk di dalam neraka Allah. Fannaru mustaqirruhum maka api neraka ialah tempat ketetapan bagi mereka. Lahum bagi mereka bagi allazina syaku fiha finnar min syiddati ma daripada bersangat-sangatan barang hum yang ada mereka itu fihi padanya pada ma apa ma minal azab sangat-sangat azab aduh pedih aduh sakit zafirun suara yang kuat wa syahikun suara yang macam-macam bunyi suara derah bunyi suara halu bunyi suara kesik macam-macam dalam syurga kan. Malam-malam kita tidur bunyi kat tepi kadang bunyi suara budak teriak
ustaz kan kita larilah tak pondok. Sorok ni satu perkara juga. Cuba tengok kalau kita punya sorok bawah pondok, punya wak usik tengok. Sorok budak. Buka itu kerik. Tak buka cerak dah. Wahuma dan kedua-dua Zafir dan Asyaqiq ni asnaul aswati, yakni orang panggil sehuduh-huduh suara, sekeji-keji suara. Tuan asnaul aswat, sekasar-kasar suara, wa aqbahuha, dan sehuduh-huduh suara. Suara huduh tengah diri, suara huduh baik anak. Kalau suara sedap kita dengar telinga kita, puasa sedap, sedap dengar suara kita. Tak puas baca pula Quran. Dah, suaramu susah kecek aku tak mendengar. Pedih lingo-lingo. Suara tak sedap. Tu asnaul aswat wa akbahuha makisina finnar, mendiami mereka dalam neraka abadan madamatis samatu wal ard, selama mana berkekal 7 langit dan bumi. Makna gano selama berkekal langit dan bumi, fala yanqati'u azabuhum, tak putus-putus azab. Kata hari ni azab putus, api tak ada lain neraka, esok api pasal tak putus. Kau sehari kau berat. Hari ni gananya 70, esok kau tambah 70 gana. Esok kau tambah panas, esok kau tambah azab. Suara pun kau tambah teruk, kau tambah tak sedap, kau tambah keji, kau tambah tak sedap lingu. Kau tambah wala yantahi, tak ada berputus-putus. Bal huwa daimun muakkidun, bahkan mereka itu berkekal dan bertegak mereka illa masya'a rabbuk, malaikan orang yang Allah Ta'ala kana min ikhraji usatil muwahhidin, daripada nak keluarkan orang-orang yang deraka bagi al-muwahhidin ba'da muddatin min muksim finnar, selepas daripada mereka mendiami di dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak waktu baik, Tuhan tu baik. Kalau Tuhan tak nak waktu baik, tak boleh tu baik lah orang ni, supaya orang masuk penjara. Tak sampai masuk, tak boleh tu baik lah, sebab buku dia tak selesai. Bawa nak selesai dia mau tambah buku, bawa nak selesai dia mau tambah buku, tak boleh tu baik. Tu dia dah ke. Halan neraka pun macam itulah. Kita semua mintalah jauh daripada azab Allah Ta'ala, insya-Allah. Allahumma la, sebab tu baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah kami, lepaskanlah kami daripada azab api neraka. Okey. Tu dia. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Sekat tu dulu. Tu nak baca fiqh sikit. Sikit-sikit kara tak apa. Dah. Sikit-sikit kara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit. Wa yundabu lizaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha, dan disunat bagi isteri memberi zakat akan tok lakinya. Sunat bagi bini hak kaya. Salata wa yundabu lizaujah ay al-musirah, gitu. Dan disunat bagi isteri bagi bini ay al-musirah, bini yasni, bini yang kaya. Sunat i'ta'u zawjiha, diberi akan tok lakinya, tok laki bagi zaujah, beri min zakatiha, daripada zakatnya, zakat bagi isteri. Dah. Misalnya kita tetuk laki dia sesak, bini tu yang kaya, supaya kita mari selapungong demo kaya, ada raya, orang panggil kaya raya, ada dengan kebun, ada dengan rumah, ada dengan macam-macam. Dah. Tiba-tiba tok laki ni sesak, mari duduk deh. Maka zakat-zakat hak bini duk nego saat ni tu deh. Maka apabila akhir tahun tu, sunat bini beri zakat tu pada tok lelaki yang susah. Walaupun dia tak tok lelaki tu nak kena nafkah tak bini, tapi zakat nego bini sunat wi tok lelaki weh. Dah. Hatta bil faqra wa hatta bil faqri wal maskanati, hingga kita beri di atas tok lelaki isteri tu. Kata kalau ya wi di atas apa atas pakai bagi tok lelaki nampak hina, dak tak apa. Kalau beri kepada tok lelaki, nisbah tok lelaki tu susah, nisbah lelaki tu apa dan miskin, maka boleh wilah isteri, sunat isteri wikan tegak zakat dia, zakat nega isteri yang kaya kepada tok lelaki, walaupun di atas jalan apa, di atas jalan miskin. Kata sunat, kait pada sunat, royah pada sunat. Setara mana nak sunat, setara mana tutup syarat berikan masalah isteri zakat dia pada tok lelaki yang susah. Wa in faqaha alaiha,
Dan jika kena belanjalah ia dan nafkahlah ia zaujuha, akan dia akan zaujah. Walaupun kita kata di segi tok lelaki kena nafkah di atas bini, sebab ya tok lelaki hak ia kena nafkah pada isteri ya hari ke hari, alaiha di atasnya, di atas zaujah. Walaupun kita kata tok lelaki tu kena nafkah kepada isteri, walaupun masalah jauh gitu, maka sunatlah isteri yang kaya beri zakat pada tok lelaki yang susah. Tu pak kita jadi tok lelaki susah, cari bini kaya-kaya, zakat bini lelaki. Enaklah tu. Tak sah. Patut bini tu sah duk bini kaya sangat, mati ilmu. Nah, tu guru besar benar-benar nak bini kalau nak hidup ilmu tak sah duk cari orang kaya sangat, tak hidup ilmu kita, mati ilmu. Nah, cari bobo pandai kupu dengan kita jadi nikahnya angin tinggi langit hijau. Kadang-kadang tak ada boleh ni dia jadi hamba-hamba. Nyanyo kau tak usah duk cari-cari orang kupung kita tak pakai, cari mak pakai. Ni kita tak pakai cari wokau. Belik tak jering. Pas nak masuk demo jadi kru kita pesen serubah saya nak mutu tak belagar. Tika nak mutu tak belagar demo cuk kau saling semua. Pagi kita je belik serubah. Pas nak masuk kita tak pakai cari bomo. Beliklah kau tu. Demo malam-malam tidur dengan kita kena pergi weng. Kita duk weng rumah sore. Nyanyolah kau ni. Nyanyi. Ni, pilih molek. Nak le main tok akil, ya sekung tok akil dengan woko ni. Woko tu ya sekung, patutlah ni ada sekung ni Hafiz. Hafiz dengan woko sekung, dia kok mana jadi polek molek. Woko apa kena ke Hafiz? Ni. Kalau kena ke woko, kena ke Hafiz, kena ke lain, kena mak weng ngau kat kita tu. Dia katanya. Hei, apa namanya? Deh, cari-cari tak jadi mok pakai Deh, mok pakai ya geti agama. Ya ganji kat kitab kuning po kita, dah ke? Lepas tu ya ngaji kitab kuning, kita ngaji kitab kuning bila-bila nak tidur tolak kitab dulu. Gitu. Tu lebih kurang. Sama-sama tolak lah. Qala Syekhuna telah berkata oleh tok guru kami Ibnu Hajar. Banyak dah tu. Banyak dah baik tu pesan bela-bela tak usah duk cari yang baik tu. Deh, nama kita backline, demo backline. Lama-lama demo kena peracung, kita peracung rumah sore deh. Tu. Lepas tu ya demo koya backline tu. Demo koya backline tu. Qala Syekhuna telah berkata tok guru kami Ibnu Hajar, walladhi yazharu anna qaribahu, dan bermula perkara yang zuhi, perkataan yang zuhi itu mana wallazi ay wal qaulul lazi, dan bermula perkataan yang zuhi yang nyata, anna qaribahu oleh bahasa qaribnya, qarabat bagi seorang. Deh. Jadi zuhi qarabatnya, qarabat seorang tu qarabat dia al-musira, yang senang ia. Qarabat bagi seorang tu senang. Misalnya kita tahu kita ni pok kita kaya, kita susah, maka pok sunat wi zakat ke anak. Kalau anak gi kaya, maka anak sunat wi zakat ke pok susah, pok sesak. Misalnya pok kita ni Allah makan bobo padai, mau bila saya kita besar, kita bini kerja, kita nak tagai kaya, maka pok kita yang pakai, yang papa, yang seking ni sunat kita wi zakat kepada pok kita. Anna qaribahu al-musira lawim tana'a, jikalau tertegah, jikalau tertegah minal infaqi, daripada nak memperbelanjai dan nafkah, alaihi ay ala syaksin. Jadi jikalau tertegah di atas seorang tu kita nak nafkah ke dia, wa ajaza anhu, dan terlemuhlah daripadanya, daripada an akhzin nafkah. Jadi kita tu tertegah, mutasawwi, walaupun dia susah tasawwi ke dia, tasawwi zakat dia, dan pula terlemuhlah ia al-qaribu, al-qaribul fakir. Qaribul fakir itu ilmu anhu ay an akhzin nafkah, lemuh daripada nak mengambil nafkah itu. Tertegah bil hakim, dengan sebab hakim.
Dengan sebab hakim. Apa sebab hakim? Yakni bi raf'il amri ilal hakim gitu. Bil hakim ai bi raf'il amri ilal hakim, dengan sebab menolak dan mengangkat akan pekerjaan kata dia ni dia nak winafkah kepada kerabat dia, maka kerjaan ni nak pada tok hakim tok qadi, maka tok hakim tok qadi kata hai jangan dak wi, walaupun kerabatmu tu susah, maka hakim sekat kita tak wi kita bagi kepada kepada kerabat kita yang susah. Tiya nescaya diberikan dia. Walaupun tak hakim tamu jangan beri zakat ni ataupun menafkah ni kepada kerabatmu yang susah ni, tiya nescaya diberi akan dia akan zakat sani mazukira minaz zakat tu lah. Diberi tu hina izin pada ketika itu. Diberikan zakat di atas keluarga dan kerabat yang susah, tapi yang lemah nak diambilkan akan zakat tu dengan sebab hakim tu hakim tu menegak. Dia diberi akan dia dalil. Jawab pula diberi akan dia akan mazukit minaz zakat ataupun ada daripada mazukit minan nafaqah ni hina izin ai hina iz ataupun hina iza imtana'a minal infaq wa ajaza anhu bil hakim, diberi juga walaupun hakim tu tak beri, maka diberi pada ketika tu. Kenapa diberi? Litahaqquqi faqri, kerana ceraklah oleh kepapaan bagi qaribihi al-mu'siri. Kerana ceraknya seorang yang papa tu, kerabat yang sesak saat ni yang fakir tu, cerak kata ya susah ya papa, au maskanatihi ataupun seking bagi syaksin al-ana, walaupun tok qadi tak boleh wi zakat kepada kerabatmu susah, maka walaupun tok qadi tegah tarik tak wi kita bagi nafkah kepada kerabat kita yang fakir, maka kita boleh beri ketika tu walaupun ditahan oleh tok hakim tak wi kita beri, kerana kerjaan ni nak pada tok hakim sekat, maka kita boleh beri. Kerana apa? Kerana ceraknya dan tahakuk bagi apa-apanya saudara kita dan kerabat kita dan pula seking di al-ana. Sekat tu dulu kamar dikata faidatun aftan Nawawi fi balighin tarikan lis-salah. Kat tu dulu. Tulis. Pilih baik-baik. Pilih baik-baik tu. Kupu penting nasab yang dua. Yang pertama agama, yang kedua nasab. Pilih molek. Lepas tu orang tua kita kena. Jangan duk lakah kata orang tua kita tu. Kalau orang lakah kata orang tua tak berkat lah nikah kahwin dia.